طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dengan izin dan juga limpah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuliah Tazkiyatun Nafs untuk membahaskan berkenaan dengan 10 prinsip penyucian jiwa, baik yang mana kita sambung pada halaman 36-37 yang mana sebelum ini kita berhenti pada masih membahaskan berkenaan dengan prinsip yang kedua penyucian jiwa, iaitulah doa. Doa adalah asas ataupun kunci bagi penyucian jiwa. Doa miftahu zakatin nufus. Dan kita dah bincangkan dalil-dalil yang dibentangkan oleh muallif hafizahullah taala, penulis kita, dan kepentingan doa dan beberapa perkara yang disentuh oleh penulis, iaitu menjelaskan dan menegaskan penyucian jiwa itu termasuk daripada kebaikan, dan kebaikan itu kesemuanya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan itu ditegaskan dalam halaman 32 dan 33. Kemudian Syekh bawakan pada ayat di dalam surah An-Nisa, ayat 49, iaitu balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, yakni memuji sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan di situ adalah lanjutan daripada apa yang kita nak sambung perbahasan pada hari ini. Baik, kemudian Syekh membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya tiada ada seorang pun antara kamu yang dibersihkan daripada dosanya selama-lamanya. Akan tetapi Allah lah yang menyucikan, yang membersihkan sesiapa yang dikehendaki, yang menyucikan jiwa, membersihkan jiwa bagi sesiapa yang Allah SWT kehendaki. Man yasha. Maknanya dekat sini kita tak boleh beranggapan bahawasanya tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, penyucian jiwa itu terkhusus kepada golongan yang tertentu dan dikembali kepada apa yang Allah Ta'ala tegaskan. Maknanya Allah Ta'ala berhak untuk memberikan penyucian itu kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Dan daripada situlah kita akan lihat bagaimana golongan salaf yang dididik oleh Nabi SAW, para sahabat, mereka tidak sama sekali beranggapan diri mereka itu suci, ataupun beranggapan diri mereka itu mulia, ataupun memuji diri mereka sendiri. Memang tidak ada di dalam kamus kehidupan mereka, yakni golongan salaf. Bahkan mereka sentiasa bersangka baik dengan orang lain, sama ada mereka yang lebih bawah daripada mereka, ataupun mereka yang mungkin tidak mendapat petunjuk lagi. Dan itulah sebenarnya inti tazkiyatun nafs itu bagi seseorang hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita sentiasa
tawaduk, merendah diri. Dan kita dah sebutkan sebelum ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah memberikan peringatan kepada anak-anak murid beliau dalam kalangan tabi'in, kamu terlupa satu ibadah yang agung. Kamu terlupa. Kamu ini, maknanya Aisyah diingatkan kepada penuntut-penuntut ilmu. Aisyah sendiri ingatkan kepada penuntut-penuntut ilmu, kamu terlupa satu ibadat yang agung, iaitu tawaduk, iaitu merendah diri. Apa maksud tawaduk? Merendah diri ni maknanya kita menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja yang menyampaikan kebenaran, tidak kira siapa. Tidak kira siapa, tidak kira statusnya, tidak kira status kehidupannya, tidak kira status sosialnya. Maka sesiapa sahaja yang menyampaikan kebenaran kepada kita, walaupun anak kecil, maka wajib kita terima kebenaran, wajib kita terima. Jadi dekat sini kalau kita tengok, penting untuk kita tegaskan perkara ini, kerana dalam kehidupan kita hari ini seakan-akan sudah ada gap antara satu golongan dengan golongan yang lain, ataupun mereka yang nak menyampaikan kebenaran ini seakan-akan, kalau kita lihatlah macam dalam masyarakat kita ni masih lagi ada contoh kan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ingatkan kepada tabi'in, perkataan beliau, kamu terlupa satu ibadat yang agung, tawaduk, yakni tawaduk. Itu kalau kita tengok konteksnya Aisyah radhiyallahu anha tegur mereka yang datang nak menuntut ilmu daripada beliau. Maksudnya dekat situ mungkin ada perkara-perkara yang Aisyah radhiyallahu anha tengok yang perlu ditambih, yang perlu diberikan peringatan. Contohnya mungkin kalau kita tengok balik, kerana Aisyah radhiyallahu anha perempuan, wanita, kan? Dan tabi'in yang datang nak menuntut ilmu daripada isteri Nabi radhiyallahu anha wa ardah, Siddiqah bintus Siddiq, maknanya Aisyah radhiyallahu anha wanita yang benar, anak kepada lelaki yang sangat benar, yang sangat jujur, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, keluarga yang diberkati, Alu Abi Bakar, yakni keluarga Abi Bakar, isteri Nabi yang paling afdal antara isteri-isteri Nabi yang lain. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha, bukanlah Aisyah nak menyebutkan tentang status beliau, tetapi Aisyah mendidik mereka agar, maknanya sesiapa sahaja yang kamu ambil kebenaran, ambil ilmu, maka kamu kena tawaduk, maknanya kamu kena rendah diri. Maknanya itu satu konteks, maknanya guru dengan anak murid. Satu konteks lagi kita kena tengok juga adalah dari sudut kita menerima kebenaran daripada sesiapa sahaja. Contoh Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, bagaimana dalam kitab Zakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diamanahkan untuk menjaga harta zakat, kemudian datang seorang lelaki yang sebenarnya adalah syaitan, yang menyamar menjadi seorang lelaki, syaitan dalam kalangan jin, yang menipu Abu Hurairah. Kemudian terakhir sekali dia menawarkan kepada Abu Hurairah satu perkara ilmu, yang dia kata dekat Abu Hurairah, kalau aku bagi tahu kamu perkara ini, maka kamu lepaskan aku. Dan Abu Hurairah disebabkan hirsihi ala al-ilm, semangatnya, kesungguhannya terhadap kebenaran dan ilmu, maka dia pun melepaskan. Dia tak tahu pun itu adalah apa? Syaitan, melainkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Hurairah setelah Abu Hurairah laporkan perkara tersebut, kes tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Hurairah beritahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menafikan kebenaran yang datang daripada lisan syaitan tadi? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sadaqaka wa huwa kadzub. Sadaqaka wa huwa kadzub, ada dua bahagian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagikan. Sadaqaka maknanya dia benar dalam ungkapan kebenarannya.
dia benar dalam perkataannya ataupun ilmu yang dia sampaikan kepadamu, bahawasanya ayat kursi itu dapat menyelamatkan dia ataupun melindunginya daripada syaitan, maknanya syaitan tu betul. Sadaqaka, Nabi kata sadaqaka, maknanya lelaki itu yang tipu kamu itu, dia berkata benar. Sadaqaka, dalam perkara tersebut, maknanya dalam kebenaran. Okey. Wa huwa kadzub, part yang berikutnya, sedangkan dia seorang yang sangat berdusta dalam pendustaan dia, yang dia kata dia ada tanggungan yang ramai dan sebagainya, kemudian dia tipu. Kemudian dia daripada atas alasan itulah dia nak dapatkan harta, dia nak minta harta zakat tersebut dengan penipuan. Jadi dekat situ tengok bagaimana Nabi SAW mengajar kita agar berlaku adil, dan mengajar kita bahawasanya kebenaran itu diterima daripada sesiapa sahaja dengan syarat dia kebenaran, walaupun syaitan. Hatta syaitan sekalipun, kalau dia berkata kebenaran, maknanya apa? Kita wajib terima. Bukan kerana dia syaitan, bukan kerana apa yang dicakap tu kerana status dia, bukan kerana kerendahan diri dia, tetapi kerana kebenaran yang disampaikan. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana para ulama sebutkan dan hukama cerdik pandai pujangga mengatakan apa? Kebenaran yang datang daripada lisan musuhmu itu lebih baik berbanding kebatilan yang datang daripada teman rapatmu. Betul tak? Maknanya apa? Maknanya daripada asas yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW ajar kita kebenaran itu diambil daripada sesiapa sahaja, walaupun dia itu adalah orang yang kita tak suka. Tapi itulah kita katakan selalunya hari ini dia agak susah. Agak susah kerana telah bercampur antara ahli haq dengan ahli batil, dan hawa nafsu itu telah bermahara jalila. Jadi maknanya kita katakan perkara maknanya orang nak mencari kebenaran itu pun sekarang ni maknanya dia perlu tahu apa itu kebenaran. Itu yang paling penting. Sebab itu kalau kita lihat balik, itu yang diajar oleh Nabi SAW, para sahabat. Maknanya kita katakan kita tidak beranggapan diri kita ini lebih mulia, lebih suci berbanding orang lain. Itu yang yang kita perlu fahami. Baik. Itu ayat yang dikemukakan oleh Syekh dalam surah An-Nur ayat 21 kan. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Itu point dia. Maknanya Allah sahajalah yang menyucikan, berhak membersihkan sesiapa yang dia kehendaki. Sesiapa yang dia kehendaki. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kita baca yang sebelum ini, ma zaka minkum. Maknanya ketika mentafsirkan ayat ma zaka minkum, Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak ada seorang pun di antara kamu dibersihkan daripada dosanya, kalau bukan kerana kurniaan Allah, bukan rahmatnya. Tiada seorang pun dalam kalangan makhluk yang memperolehi petunjuk dalam sesuatu urusan kebaikan yang akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri maupun mencegah dan menolak sesuatu keburukan sekalipun dengan kemampuan dirinya sendiri. Baik, kita berhenti itu dekat perkataan Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu. وقال البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, pada dalam peperangan Ahzab, ini Khandaq, Rasulullah SAW ketika menggali tanah bersama kami sehingga tanah itu menenggelamkan perut baginda yang putih. Baginda SAW bersabda, wallahi, demi Allah, laulallahu mahtadaina. Demi Allah, kalaulah tidak kerana Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina. Kita juga tidak mampu bersedekah dan tidak mampu untuk salat. Maknanya perkataan Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita bagaimana kebergantungan Nabi SAW yang Nabi tunjukkan kepada umatnya, bahawasanya penyucian jiwa itu termasuklah proses penyucian jiwa yang kita
dapati daripada amalan-amalan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan kepada kita. Maknanya Nabi terus ajar kepada para sahabat, kalaulah bukan kerana Allah, kalaulah tidak kerana Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk. Betul tak? Walaula fadlullahi alaina, atau wallahi laulallah, Nabi kata laulallahi atau laulallahu mahtadaina. Kalau tidak kerana Allah, kita tak akan solat, kita tak akan mendapat petunjuk, kita tak akan menuntut ilmu, kita tak akan datang ke majlis ilmu. Itu yang penting. Sama juga bila kita kena hadirkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Maksudnya kita datang ke majlis ilmu ini pun kerana fadilat, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah bukan kerana Allah, maka kita tak akan datang majlis ilmu. Betul tak? Kalaulah bukan kerana petunjuk Allah, kalaulah bukan kerana bimbingan daripada Allah, taufik daripada Allah, kita takkan datang ke majlis ilmu. Kita tak akan bangkit solat subuh. Kita takkan mampu untuk baca Al-Quran, kita takkan mampu untuk menghadiri majlis ilmu. Sebab itu ini yang perlu kita fahami. Baik, fal hidayah wal iman wal khairu kulluhu bi yadillahi wahdah. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم ويؤكد عليه باستمرار فكان صلى الله عليه وسلم يستهل خطبه بقوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Maka hidayah, iman dan kebaikan, kesemuanya itu daripada tangan Allah sahaja. Rasulullah SAW menanamkan prinsip ini dalam jiwa para sahabat. Semoga Allah meridai mereka semua dan sentiasa menegaskannya. Nabi SAW memulakan khutbahnya dengan ucapan man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ini yang Nabi SAW tanamkan dalam jiwa para sahabat. Maknanya kita ini bukan mendapat petunjuk kerana kebijaksanaan diri kita, bukan kerana kepandaian diri kita, bukan kerana kekuatan diri kita, tetapi kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi SAW tanamkan ke dalam hati para sahabat. Jadi ini berbeza sama sekali kalau kita tengok bagaimana metod dan bagaimana manhaj Nabi SAW dalam mendidik tarbiyah kepada sahabatnya, para sahabatnya. Berbeza sama sekali. 360 darjah atau 180 darjah ke 360 darjah. Berbeza sama sekali dengan apa yang kita tengok hari ini, yang sering kita dengar dalam kenyataan-kenyataan yang kita katakan daripada pakar-pakar sebahagian atau segelintir daripada pakar-pakar motivasi, mereka yang menggunakan konsep-konsep yang muhdathah, yang kita katakan yang baharu, konsep-konsep contoh macam training macam masih ada lagi, anda tengok masih lagi aktif, macam contoh ESQ dan sebagainya. Mereka lebih mengajak kepada New Age movement, cabang daripada New Age movement, dan termasuk dulu ESQ kan. Masih ada lagi yang mana mereka fokus mereka adalah mengajak kepada seseorang individu itu percaya kepada diri sendiri, dan akhir sekali mengagungkan diri sendiri, kan, ta'zim an-nafs. Dia berbeza sama sekali dengan hadyun Nabi. Anda cakap terus terang, dia berbeza sama sekali dengan petunjuk Nabawi, berbeza sama sekali dengan perintah Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita agar sentiasa merendah diri, sentiasa melihat kekurangan yang ada pada diri kita, keburukan yang ada pada diri kita, minta lindung daripada keburukan yang ada daripada diri kita sendiri. Sebab itu Nabi SAW dalam muqaddimah khutbah Nabi SAW, Nabi kan kata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nabi SAW dalam muqaddimah khutbah baginda SAW, Nabi tak didik para sahabat, Nabi tak didik umat dia untuk mengagungkan diri sendiri ataupun untuk mengangkat diri sendiri, seperti mana golongan-golongan yang kemudian yang mereka sentiasa menggalakkan pengikut-pengikut mereka ataupun orang-orang yang di bawah mereka untuk mengagungkan diri sendiri. Ta'zim an-nafs,
Ya, NLP masih ada. Dan segala perkara-perkara yang kita sebutkan, cabang-cabang daripada New Age movement itu, falsafah asyarqiyah, teosofi yang kita sebutkan sebelum ini, masih lagi ada, dan sebahagian orang beranggapan itu tidak bercanggah dengan Islam. Contoh anda bagi contoh yang mudah, macam mungkin kita tak sedar. Contoh amalan yang mengajak kepada pengagungan kepada diri sendiri. Pengagungan pada diri sendiri, contohnya macam yang ramai orang buat, kan? Dan mungkin kita dulu pun, kalau bukan kerana rahmat Allah, mungkin kita dulu pun buat juga, kan? Tapi kerana Allah Ta'ala berikan kita petunjuk, maka kita mendapat petunjuk. Anda bagi contoh yang mudah. Ini sebenarnya ada dalam ajaran satanism. Satanism, apa yang disebut sebagai menyambut birthday, hari jadi. Birthday, menyambut hari jadi, kan? Sebenarnya ada dalam Satanic Bible. Sudah di buku Satanic Bible, memang dididik untuk mengagungkan diri. Kita bahasa dia appreciate yourself. Appreciate yourself. Kita dah jadi normal benda tu, dan dididik anak-anak kita macam tu juga. Sebenarnya itu bersalahan dengan hadiun Nabi SAW, bersalahan dengan asas kita katakan petunjuk daripada Nabi SAW. Baik, apa kaitan dia? Baik, kita akan bincangkan dulu tentang apa yang kita nak bincangkan, iaitu berkenaan dengan prinsip yang kedua ini, dan dia punya cabang dia, iaitulah apa yang kita nak ingatkan. Kemudian kita akan masuk balik, kita akan bagi contoh, dan kita akan berikan pemahaman bagaimana perkara-perkara amalan-amalan yang tadi, yang kita sebut tadi, contoh menyambut hari jadi, kan? Hari jadi itu apa kaitan dia dengan ta'zim an-nafs, ataupun pengagungan terhadap jiwa, pengagungan terhadap diri sendiri, maknanya, dan apa bentuk mukhalafah, apa bentuk percanggahan dia dengan petunjuk Nabi SAW yang perlu kita perhalusi. Kita perlu perhalusi. Baik. Jadi dalam muqaddimah khutbah Nabi SAW, Nabi sebutkan tentang barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Itu menegaskan tentang hidayah petunjuk itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan daripada keburukan diri sendiri. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami memohon perlindungan daripada keburukan jiwa kami, keburukan diri kami. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan daripada keburukan amalan kami. So tengok bagaimana Nabi SAW tidak mendidik para sahabat untuk mengagungkan diri sendiri, mengagungkan jiwa, mengagungkan pribadi, maknanya diri sendiri. Berbeza dengan apa yang kita sebutkan sebahagian golongan yang tadi, mereka kerap bahkan menjadikan asas untuk mendapatkan kegemilangan atau kecemerlangan atau kejayaan dengan beranggapan kita perlu mengangkat diri kita sendiri, kita perlu beranggapan diri kita ini yang terbaik, kita perlu sentiasa positif, kita perlu, dia macam ada kebenaran, dia ada macam wajah kebenaran. Kita tak nafikan ada sudut kebenaran dari satu sudut, tetapi bila kita bincangkan tentang adakah perkara sedemikian ditunjukkan oleh Nabi SAW, maknanya adakah Nabi SAW sentiasa mendidik para sahabat agar percaya diri sendiri, ataupun agar mengagungkan diri sendiri, ataupun memuji diri sendiri. Beza, kan? Kalau kita tengok dalam kenyataan golongan-golongan yang sedemikian, mereka sering, bahkan kerap kali, bahkan menjadikan asas kejayaan itu adalah apabila seorang individu itu dia meletakkan kepercayaan 100% kepada diri dia sendiri. Sehingga akhir sekali
seakan-akan mengabaikan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyalahi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kita sebutkan tadi, Nabi memohon perlindungan daripada keburukan diri sendiri. Tetapi bahkan kalau kita bawakan pula naratif yang kita katakan kita perlu minta perlindungan daripada keburukan diri sendiri, golongan yang sedemikian mereka akan menuduh pula ini adalah toksik. Kan? Ini adalah pemikiran toksik, ini adalah pemikiran negatif, ini adalah ini dia bawakan kepada. Sedangkan perkara tersebut intipatinya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan buktikan nanti bagaimana dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempelap mereka yang percaya dengan diri sendiri, mereka yang terpedaya dengan diri sendiri. Kita kena faham, permulaan orang atau individu itu nak menjadi terpedaya dengan diri sendiri, atau apa yang disebut dalam istilah tazkiyatun nafs al-ujub bin nafs. Al-ujub maknanya ujub dengan diri sendiri. Ujub maknanya kagum dengan diri sendiri, kagum dengan kebaikan yang ada pada diri sendiri, kagum dengan kelebihan diri sendiri. Permulaan untuk sampai kepada kagum dengan diri sendiri ini berpunca daripada percaya dengan diri sendiri. Terlalu percaya, overconfident lah kan, terlalu percaya dengan diri sendiri. Dan ini kalau kita tengok dalam rata-rata dalam apa orang yang buat motivasi lah. Mungkin sekarang ni sudah ada motivasi yang ke arah mereka nak mengajak kepada Quran dan sunnah tu. Kita berdoalah moga Allah Subhanahu Wa Taala ramaikan lagi orang-orang yang motivator ni, pakar motivasi dan sebagainya, mereka yang kita katakan ada latar belakang background Islamic studies yang sahih. Sebab itu kita sangat-sangat galakkan untuk macam mereka-mereka yang mungkin dalam bidang bukan Islamic studies, bukan bidang Islamic, mereka mempelajari asas dalam Islamic studies, asas dalam Islam, pengajian Islam. Dan dulu kita pernah dengar ada usaha-usaha ya, contoh macam sebahagian dalam kalangan ahli-ahli psikologi Islam, bagaimana mereka nak kita katakan nak bimbing dan nak kembalikan pembawaan yang menurut Islam itu dalam setiap lapangan hidup. Dan antaranya dalam kita boleh kecilkan skop tu, selain daripada psikologi dan sebagainya, termasuklah dalam kita tengok motivasi-motivasi yang ada kan. Sebab kita hari ini kita kekurangan motivator yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat melalui neraca Al-Quran dan Sunnah. Yang sekular tu ramai, yang NLP, apa lagi tu, ESQ, dan tu pun sangat ramai. New Age movement, dan juga yang based pada theosophical oriented, yang ramai hari ini. Dan kita bimbang perkara tersebut kalau tidak ada sebahagian orang Islam yang masuk dalam bidang tersebut, ni fardu kifayah kepada sebahagian orang Islam, yang maknanya mereka cuba untuk menjernihkan. Dia memang cabaran dia memang kita kata sangat besar, tetapi kalau kita tengok di sebahagian negara-negara barat sudah ada usaha-usaha tersebut. Maknanya di universiti-universiti pun dah ada subjek-subjek psikologi Islam dan yang seangkatan dengannya. Maknanya itu adalah usaha yang kita kata memang kita tak nak. Cuma nak memberikan penekanan dan nak menjadikan petunjuk daripada Quran dan Sunnah tu dominan, itu susah. Sebab dia akhir sekali dia akan tenggelam juga. Ya, betul. Sebab yang batil punya metod itu sudah membarah, sudah kita kata menjadi darah daging pada sebahagian golongan. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Jadi itu perkara yang asas. Kalau kita tengok balik, itu yang kita perlu fahami. Bagaimana kita tidak boleh menjadikan apa sahaja, walaupun perkara itu kita nampak kecil,
kalau dia bersalahan dengan petunjuk Nabi SAW, dia akan memberikan natijah yang buruk. Dan itu kita tengok hari ni, maknanya dia bermula daripada kita kata tadi tu, kagum dengan diri sendiri, kemudian membawa kepada daripada kagum diri sendiri tu, daripada terlampau percaya dengan diri sendiri. Sedangkan kita dididik oleh Nabi SAW dalam zikir pagi kita pun, yang kita sebut, kalau kita baca zikir pagi kita hayati, kita akan mulakan dengan Sayyidul Istighfar antaranya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. Kemudian ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. So tengok kan, dalam hadis, dalam sunnah, memang kita akan tengok macam mana apa yang Syekh sebutkan tadi, yakni para Nabi SAW menanam prinsip ini dalam jiwa para sahabat. Maknanya kebaikan, keburukan dan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan bukan kerana diri kita, bukan kerana kebijaksanaan dan kecerdikan ataupun kepandaian kita, kelebihan kita, tetapi semuanya kerana rahmat Allah, kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran sekalipun, bagaimana Al-Quran didik kita, macam mana kita dididik dengan bahawasanya kita ni adalah hamba Allah, dan kita ni adalah sesuatu yang tidak disebut sebelumnya. Betul tak dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Maknanya kita ni tak disebutkan sebelum kita dicipta. Sebelum kita ada nama, kita tak syai'an madhkura. Kita apa kita kata, lam yakun syai'an madhkura, kita tak disebut. Maknanya kita tak dikenali. Kita ni tidak ada apa. Bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ayat selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah Taala sebut lagi ini istilah yang Allah Taala guna untuk memberikan kita ini sentiasa merendah diri, sentiasa menjadikan diri kita ni sebagai jiwa yang menghambakan diri kita kepada Allah. Allah kata min ma'in mahin, kamu ini daripada air mani yang hina. Min ma'in mahin, maknanya yang hina. Dalam surah Al-Insan tadi, lam yakun syai'an mazkura, kamu tak disebutkan, kamu tak dikenali. Betul tak? Maknanya itu yang Allah Subhanahu Wa Taala didik kita, agar kita sentiasa merendah diri, sentiasa menjadikan jiwa kita ini, diri kita ini mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebenarnya memang uslub Al-Quran. Kalau kita nak tengok dalam ayat Al-Quran, sangat banyak Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita supaya kita jangan merasakan diri kita ini lebih, ataupun merasakan diri kita ini lebih suci berbanding orang lain, dan juga merasakan apatah lagi nak kagum dengan amalan kita ataupun dengan kebijaksanaan kita ataupun dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Cuba tengok contoh macam mana Qarun, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakamkan kisahnya, yang mana kalau kita buka dalam surah Al-Qasas, yang mana kita ada kelas tafsir kan, tafsir dengan tarungan, tarifin surah Al-Qasas kan, surah Al-Qasas. Bagaimana dalam ayat 76, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Qarun ini. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kemudian ayat yang berikutnya, bagaimana Allah Ta'ala rakamkan perkataan Qarun. Allah Ta'ala kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, sesungguhnya apa yang diberikan Allah, apa yang diberikan kepadaku, maknanya utituhu, apa yang diberikan kekayaan kepadaku ini, ala ilmin indi, kerana ilmu yang ada pada diriku. Ada yang ada pada diriku, indi, maknanya sifat keakuan itu. Sifat maknanya mengagungkan diri sendiri, memuji diri sendiri, menganggap diri lebih mulia
Kerana apa yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepadanya itu, dia terlupa bahawasanya itu adalah nikmat Allah SWT. Dan dia menjawab dengan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. So itu kita ambil contoh Qarun. Sebab Qarun ni memang sesuai untuk kita bagi contoh zaman sekarang. Setiap zaman dia, Al-Quran ni dia sentiasa relevant dengan setiap zaman. Maknanya kita boleh tengok macam mana contoh Qarun ini, orang yang Allah Ta'ala berikan kekayaan dan dia lupa diri. Maknanya dia mengangkat dirinya itu dan dia menyandarkan nikmat Allah itu kepada dirinya. Itu point dia, itu punca dia. Maknanya dia terlupa bahawasanya apa yang Allah Ta'ala beri itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beza dengan hamba Allah yang Allah Ta'ala, kita cuba tengok, compare tadi Qarun. Baik, sekarang ni kita buka dalam surah An-Naml ayat 40. Beza dengan hamba Allah yang diberikan Alkitab, ataupun sebahagian pendapat ulama tafsir kata Nabi Sulaiman AS di situ dalam ayat 40. An-Naml ayat 40 dikatakan apa? Ada dua tafsiran kat sini ayat tu. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika min qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ini perkataan orang yang diberikan ilmu, yang dia dapat mengalahkan ifrit, kan, yang di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang kata perkataan itu adalah perkataan hamba Allah tersebut. Ada juga ulama tafsir yang mengatakan perkataan ini itulah perkataan Sulaiman yang datang setelah itu. Apa perkataan dia? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yakni disebut kat sini hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Sebab ayat tu sebelum tu ceritakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman dan juga bapanya Daud AS, Nabi Daud AS, yang mana dalam surah An-Naml ayat 40 itu perkataan tu, kita ambil contoh perkataan, kita comparekan dengan dalam surah Al-Qasas tadi, perkataan Qarun dia kata daripada ilmu aku, indi, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua kekayaan yang aku dapat ni daripada di sisiku, indi, diriku sendiri, ilmu yang aku ada. So dia lupa diri. Tapi beza dengan perkataan hamba Allah yang mentauhidkannya ataupun Nabi Sulaiman AS, hadza min fadli rabbi. So ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Dia tak terus sandarkan nikmat itu kepada dirinya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji aku. Maknanya kurniaan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku ini adalah untuk ujian kepadaku, sama ada aku bersyukur ataupun aku kufur. Nampak? Maknanya dekat sini beza antara dua contoh. Dan kalau kita tengok, inilah yang kita katakan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW sendiri, bagaimana kita tengok petunjuk Nabi SAW. Nabi seorang yang sangat merendah diri, tawadhu, sangat merendah diri. Dan Nabi SAW, kalau kita tengok Nabi ni, subhanallah, kalau kita tengok sebelum Nabi SAW mendapat wahyu, jadi ulama bahas, adakah baginda SAW tahu baginda akan dilantik menjadi rasul? Itu adakah Nabi SAW tahu sebelum baginda dilantik, diutus menjadi rasul, maknanya sebelum turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira, adakah Nabi SAW tahu baginda akan menjadi Nabi? Tidak. Yang sahihnya tidak, seperti mana yang rajahkan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Demikian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah ataupun Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathil Bari, dan jumhur dalam kalangan ahli ilmu, mereka mengatakan Nabi SAW tidak tahu bahawasanya baginda SAW akan menjadi Nabi. Baik, apa kita kata, apa yang kita boleh belajar daripada syakhsiyah, daripada pribadi Nabi kita SAW, qudwatun hasanah,
contoh ikutan yang terbaik kepada kita semua. Kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab yang terawal, iaitu kitab Kaifa Kana Bad'ul Wahyi, kitab yang paling awal sekali dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu bagaimana wahyu turun, kan? Hadis panjang daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Kalau kita buka, okey. Sekejap, kita cek balik. Hadis tentang okey, kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalau Sahih Al-Bukhari itu hadis yang keempat dan ketiga dan empat. Ketiga dengan empat, dalam jilid yang pertama, halaman yang ketujuh. Bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis ini panjang. Ceritakan tentang awal yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal yang dimulakan wahyu itu ada muqaddimah dia. Apa yang dimulakan Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antaranya ar-ru'ya salihatu fil naum, mimpi yang benar, mimpi yang baik dalam tidur baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi baginda mimpi, maka baginda tidak melihat melainkan mimpi itu adalah seterang falak subuh, maknanya jelas. Kata para ulama, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sangat jelas. Baik, kemudian thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kecintaan, ditanamkan kecintaan, diberi Allah Taala datangkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati baginda untuk suka bersendirian. Al-khala. Al-khala di sini maknanya kalau dalam bahasa kita katakan apa? Khalwat. Khalwat, tapi istilah khalwat ni disalah fahamilah daripada satu konteks yang berbeza. Khalwat ni orang faham maksiat, berkhalwat, tetapi khalwat dalam istilah hadis al-khala' ada dua makna. Al-khala' yang pertama maknanya bersendirian. Yang kedua al-khala' maknanya tandas. Al-khala' tandas. Al-khala' ni, tapi kita kena faham, orang Arab dulu dia tak ada tandas macam kita. Setiap rumah tandas bukan di dalam, maknanya orang Arab dulu kalau ada pun bekas untuk tadah kencing, air kecil, tapi kalau untuk untuk buang air besar, maka dia orang akan pergi ke al-khala'. Al-khala' ni maknanya sama ada di kawasan lapang ataupun di kawasan yang agak berjauhan daripada kawasan rumah, perumahan. Kalau zaman sekarang ni mungkin kita cerita kat anak-anak zaman sekarang ni, budak-budak zaman TikTok dan sebagainya ni, mungkin dia orang tak boleh bayangkan, mungkin dia orang tak tahu. Tapi kita boleh bagi tahu dekat dia orang contoh rumah-rumah orang Melayu lama. Kan? Masih ada ke? Masih ada kan? Di kawasan-kawasan pedalaman lah, ataupun di kawasan-kawasan kampung masih ada lagi, yang mana rumah jamban di luar. Ada yang tak tahu kan? Kat sini ada yang tak tahu, tapi tak pernah nampak, Ana pasal Ana dulu pernah duduk rumah nenek, rumah tok kita. So kita ingat kan, maksudnya bilik air dalam rumah, mandi dekat dalam rumah, buang air kecil dalam rumah, bilik air. Tapi kalau nak al-khala' maknanya nak buang air besar kat luar, jamban kat luar, maknanya terpisah. Maknanya itu baru tahun bila, tahun 70-an masih banyak. Even 90-an pun masih ada lagi di sebahagian tempat. Perkampung-kampung masih ada. Sekarang pun mungkin masih ada. Cuma mungkin makin pupus lah. Makin pupus kan, sebab orang dah maksudnya dah biasa dengan toilet kat dalam rumah lah. Kalau kat bandar ni memang tak kenal lah. Memang semuanya dalam rumah kan. Tapi kalau dulu tu masih ada. Jadi konsep dia macam tu lah. Maknanya al-khala' ni adalah tempat kita kata bersendirian. Antaranya untuk buang air besar. Jadi bahasa kita tandas lah, toilet. Tapi kita kena faham dia punya konteks berbeza lah. Maknanya berbeza. Maknanya ada istilah-istilah yang kita kena faham dalam syariat. Maknanya dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak, contoh macam al-hammam. Hammam tempat pemandian umum, bukan tandas.
Tapi kalau dalam bahasa hadis al-khala' itu yang lebih tepat kalau kita nak katakan tandas. Tapi konteks dia pun perlu ditafsirkan. Bukan maknanya tandas macam kita faham, dalam rumah dan sebagainya, toilet apa dia duduk dan sebagainya, bukan. Tetapi dia adalah al-khala' ni tempat yang berjauhan. Kalau di Yaman kami mengaji dulu, konteks tu dia ada dibuat tandas asing di luar kawasan masjid, agak jauh daripada kawasan masjid, tapi dibuat bangunan. Dibuat bangunan tandas 4 tingkat. Waktu anda tadi di Yaman dulu di Darul Hadis. Jadi tandas 4 tingkat. Jadi al-khala' ni maknanya konsep dia kan, maknanya apa kaitan dia al-khala' tadi dengan tandas tadi? Kerana secara fitrahnya manusia dia tidak akan selesa untuk buat perkara-perkara yang berkait dengan privasi, melainkan dia akan bersendirian. Betul kan? Fitrah lah. Fitrah. Sebab itu budak kecil, kalau kita perasan budak kecil, banyak benda yang kita boleh belajar daripada budak kecil. Antaranya fitrah. Bila dia nak apa panggil, nak berak atau nak buang air, dia akan menjauhkan diri. Itu normal. Itu fitrah. Dia akan menjauhkan diri. Maknanya dia akan pergi cari tempat-tempat yang sesuai. Tak kira lah mana-mana. Budak-budak kan, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia akan cari tempat sesuai. Dan dia malu. Dan dia, kalau kita tegur dia tu, dia akan jadi rasa macam malu dan serba salah, dan dia tak selesa. Kan? Kadang-kadang menangis, dan dia akan cari tempat lain. Dia akan cari tempat lain yang dia selesa. Itu fitrah. Itu fitrah. Baik. Jadi kalau kita tengok al-khala' tadi ada 2 makna. Yang pertama, al-khulwah, maksudnya khalwah ataupun khulwah, maknanya bersendirian untuk beribadah, dalam arti kata dalam hadis Nabi SAW itu. Kemudian yang kedua, maknanya adalah al-khala'. Dengan makna al-khala' maknanya tempat, maknanya seseorang itu untuk qada' hajat, untuk buat urusan-urusan yang bersifat privasi. Maknanya dari sudut inilah maknanya urusan-urusan, maknanya untuk buang hajat dia. Maknanya itu privasi, kan? Jadi anda teringat lagi waktu di Yaman dulu, kan, kami teringat waktu, sebab tandas dia ada 4 tingkat. Tandas yang mana yang paling bersih sekali? Yang tingkat 4, yang paling bersih. Sebab yang 2 dengan 3, 1, 2, 3 tu menjadi tumpuan ramai. Anda teringat lagi waktu tu, maknanya kita anda waktu tu baru belajar hafal Umdatul Ahkam. Jadi kita ada satu hadis yang cerita tentang Nabi SAW. Al-khala' ni Nabi SAW akan maknanya kita katakan, Nabi SAW kalau qada hajat, maka Nabi SAW akan pergi tempat yang jauh. Maknanya al-khala' maknanya tempat jauh daripada pandangan manusia. Itu Nabi kita SAW. Jadi kat situ waktu tu anda teringat lagi, anda bersembang dengan seorang sahabat, seorang syekh. Maknanya anda kata, anda takwil hadis tersebut. Maknanya anda kata kat dia, hadis tersebut saya takwil. Maknanya saya takwil tu saya tafsirkan. Kalau zaman sekarang, kalau sekarang ni saya berada di 4 tingkat, saya akan pergi yang ke-4, kerana dia paling jauh sekali. Satu paling jauh, satu lagi paling bersih. Paling bersih, paling selamat, paling bersih, kan? Allahul musta'an. Baik, jadi kemudian digelak saja. Maknanya digelak dan dikatakan bahawasanya hal tersebut tak lari daripada makna bahasa. Makna bahasa dia al-khala', maknanya tempat. Maknanya kita katakan kerana kita tahu bahawasanya tempat yang paling kita kata paling jauh daripada pandangan manusia, itu asalnya konsep. Tapi sekarang ni maknanya konsep ataupun konteks tersebut sudah berbeza. Maknanya dalam bangunan yang sama tetapi dipisahkan dengan dinding lah. Mana tandas yang sedia ada. Sebab itu benda tu kita kata maksud ataupun konteks itu masih lagi ada, tetapi kita kata taklah jauh, kan? Taklah jauh sangat, tetapi dia ada dinding, kemudian dia diasingkan, kemudian maknanya dibersihkan, diletakkan perkara yang boleh menyenangkan, maknanya yang pewangi-pewangi, ataupun pembasuh tangan dan sebagainya, maknanya untuk jaga kebersihan dan sebagainya. Itu yang kita perlu fahamlah dari sudut konteks yang berbeza, kan. Kalau di Jepun tu dia buat apa? Air terjun
dia nak jaga privasi kan. Dia pasang apa? Dia pasang air terjun bagi bising. Tapi bagi bunyi yang maknanya tak mengganggu privasi kan. Itu sebenarnya ada konteks al-khala' tu. Kan? Kita tak boleh kata benda tu berlawanan dengan Islam dan sebagainya. Tak, sebab benda tu ada konteks, maknanya konteks mana nak jaga privasi. Kan? Nak jaga privasi. Itu berbeza dengan macam ada asatizah kita yang dia orang cerita pengalaman dia orang pergi ke China dan sebagainya. Itu tak ada privasi. Kan, kalau toilet dekat sana kan. So beza-beza kan. Sebab itu kita katakan perkara tersebut kadang-kadang kita nampak macam ini tak Islamik kan, ataupun dia tak nampak benda tu ada kaitan dengan apa kita kata kebersihan dan sebagainya yang digalakkan dalam agama kita. Nabi SAW sendiri, maka Nabi SAW sendiri ajarkan tentang dia bangun daripada tidur kan, untuk basuh tangan kan, untuk basuh tangan. Dan perkara-perkara itu adalah perkara yang kita katakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita perlu fahami perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi dalam hadis tersebut kita pergi melencong ke khala' tadi. Poin dia di sini, Aisyah kata ketika itu Nabi SAW hubbiba ilaihi al-khala' wa kana yakhlu bi gharin hira'in fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud. Maka Nabi SAW diberikan rasa kecintaan untuk bersendirian, al-khala'. Kenapa? Kita kena faham konteks masyarakat jahiliah ketika itu. Orang Arab jahiliah ketika itu dipenuhi kota Mekah itu dengan kezaliman, dengan syirik, dengan kejahilan, dengan penindasan. Jadi jiwa yang mulia, kita kaitkan balik, jiwa yang mulia tidak akan redha dengan perkara-perkara yang bersifat kerendahan, bersifat kita kata kehinaan, yang bersifat kezaliman, penyelewengan kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, ini kita pernah bahaskan sebelum ni secara ringkas tentang konsep uzlah kan. Sebenarnya itu antara dalil yang diguna pakai oleh para ulama untuk menunjukkan pensyariatan uzlah di saat bermaharajalelanya kezaliman, kejahatan, keburukan, kezaliman, penindasan disyariatkan uzlah. Cuma konteksnya perlu difahami dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam syariat yang telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Maknanya Islam ni dah lengkap. Contohnya kita katakan contoh dalam konteks kita dah masuk Syaban. Belum. Hujung Rejab. Dah nak masuk Syaban dan kita akan masuk Ramadan. Kita naik list tadi dah ada iklan untuk apa? Ihya Ramadan di Yayasan Ta'lim. Itu sebenarnya konteks uzlah dalam ibadat bulan Ramadan. Sebenarnya dah ada. So sebenarnya kita tak perlu pun kita nak faham dengan apa kita buat cara sendiri dan sebagainya. Kita refer terus kepada syariat. So maknanya Nabi SAW tunjukkan pada bulan Ramadan adanya peruntukan waktu untuk kita beruzlah dengan kita melakukan amal ibadat, dengan kita menghidupkan malam Ramadan, dan antaranya dengan kita beriktikaf. Maknanya itu satu maknanya konteks, maknanya uzlah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Cuma mungkinlah bagi sebahagian orang, bila mungkin kita katakan dia melihat dari sudut keadaan sekelilingnya, tempatnya, masyarakatnya. Contoh, kita alhamdulillah kalau dah ada yang dekat sini, yang boleh hadir untuk ihya Ramadan di sini, alhamdulillah dia boleh hadir. Tapi mungkin ada orang yang maknanya dia tak dimudahkan untuk ada fasiliti ataupun jemaah yang maknanya betul-betul faham ataupun betul-betul mengamalkan
sunnah itu dari sudut praktikal, maknanya tidak ada tokok tambah, tidak ada kita kata yalah nak cari yang tempat solat tarawih yang tak ada selawat ramai-ramai ni susah. Kecuali sikit saja. Kan? Nak cari yang apa yang apa yalah sebab dia dah jadi kebiasaan. Dia dah jadi kebiasaan dan orang anggap benda tu sebagai sunnah. Kan? Kita nak cakap lebih-lebih pun tak boleh lah, kan? Tapi better kita cari tempat yang tak buat lah. Maknanya tempat yang maknanya pengamalan tu betul-betul maknanya clear lah, tak ada lah perkara-perkara yang tokok tambah tadi. Jadi kat situ berbeza kan, maknanya kat situ berbeza. Ada orang yang dia mungkin ada di tempat yang dia tak dimudahkan oleh Allah SWT, melainkan di tempat itu, maknanya dia ada di tempat tersebut. Kemudian ada orang yang dia dimudahkan untuk menghadiri di tempat yang kita kata ada perkara-perkara yang kebaikan tu. Setiap tempat tu ada kebaikan, ya, tetapi kita katakan nak cari yang terbaik itu. Jadi itu contoh, itu contoh macam mana konsep uzlah tadi. Maknanya ada dah dalam Ihya'ur Ramadan ataupun man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang Nabi SAW jamin orang yang menghidupkan Ramadan, orang yang menghidupkan dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih pada bulan Ramadan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, sehinggalah baginda SAW wafat. So maknanya kita tak bolehlah ambil yang Nabi naik ke Gua Hira tadi, kemudian kita pun pakat-pakat tak maulah pergi masjid, kita pakat-pakat cari tiket flight murah-murah, kita pergi Mekah, naik Gua Hira, kita solat kat Gua Hira. Boleh ke? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dah ditunjukkan dalam syariat Nabi SAW, maknanya Nabi tunjukkan kepada kita, maknanya iktikaf itu di masjid. Maknanya al-khala' atau konsep al-khala' tadi, maknanya khulwah, maknanya konsep kita beribadat tadi, maknanya di masjid. Maknanya di masjid, di surau. Itu yang kita kena ikut. Bukan kita kata boleh lah lepas ni kita buat jemaah kita. Siapa yang kita buat poster sikit, siapa yang nak pergi, kita boleh buat special sikit kot. Kan sekarang ni ada macam-macam kan. Ada macam-macam, ada yang buat apa, naik kapal kan, naik cruise kan, naik kapal tu solat hajat dekat atas laut, bayar. Saya nak dapat tak, saya nak bagi tahu, nak dapat feeling lah kan. Betul, nak dapat feeling. Padahal benda tu, kita kata perkara tersebut, yalah mungkin kalau tak ada masalah kalau nak buat kan. Dulu ada yang belajar tajwid ke belajar Quran naik kapal terbang, atas kapal terbang. Tak, benda macam benda macam tu kita kata kadang-kadang kita nampak macam agak ada bentuk takalluf, bentuk kita kata kita beribadat tu, adakah kita betul-betul ikut syariat ataupun kita nak memuaskan kehendak kita, nafsu kita kan. Macam tu kita kata agak pelik dan agak bahaya juga dari sudut kita kata boleh benda tersebut boleh menjadi perkara yang termasuk dalam larangan Nabi SAW, muhdatsatil umur. Kerana kita tahu bahawasanya masjid dah banyak kan, masjid punya banyak, surau pun banyak. Kenapa kita tak hidupkan masjid dan surau yang ada? Kenapa kita nak jenuh nak cari cruise tadi, nak pergi tengah-tengah laut juga kan, nak beribadat di tengah laut ataupun tak mustahil lepas ni akan ada orang buat 10 malam terakhir di atas lautan. Tak, betul tak? Idea banyak. 10 malam terakhir di atas udara. Sikit lagi naik ISS tu. Bayar apa? Bayar dekat Elon Musk, Pak Cik Elon Musk tu nak naik angkasa, dia kata nak beriktikaf di angkasa pula. Buat apa? tak mustahil benda tu kita kata. Kalau nak ikut hawa nafsu orang manusia, maka macam-macam akan buat. Sebab tu kita kata tak disyariatkan perkara tersebut, melainkan kita maknanya hidupkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW di masjid dan surau yang sedia ada lah kan, yang sedia ada. Baik, Wallahu musta'an. Itu kita tengok contoh yang kita katakan yang kita perlu berikan tambih di sini. Baik, jadi Aisyah kata Nabi SAW tengok Nabi SAW beribadat ketika itu dalam beberapa malam, wa huwa ta'abbud al-layali zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu lidzalika. Nabi SAW dibalik kepada isterinya, balik kepada Khadijah, balik kepada ahli keluarganya. Maknanya Nabi SAW menguruskan urusan
ahli keluarganya, dan Nabi SAW tak abaikan ahli keluarganya, kan? Kemudian Nabi SAW menyediakan kembali kepada Khadijah, fayatazawwadu limithliha, untuk siapkan bekalan dan sebagainya, hatta ja'ahul haq, sehingga datanglah kebenaran. So kat sini kalau kita tengok poin ni, kat sini anda nak bawakan pada perkataan Nabi SAW yang kita nak kaitkan dengan perbahasan kita. Bila Nabi SAW dah dapat wahyu, turunnya Jibril AS, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Iqra, bacalah wahai Muhammad, sampai akhir ayat, Iqra wa rabbukal akram. Kemudian Nabi SAW kembali ke rumah baginda, kembali ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Tengok, Nabi SAW balik ke rumah isterinya, rumah baginda SAW, Khadijah. Nabi tak pergi rumah kawan dia, Nabi tak pergi kedai dulu ke, pergi melepak dulu ke, pergi kawan, tak. Nabi start dengan rumah. Nabi kembali kepada rumahnya, kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi SAW kata, zammiluni, zammiluni, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'u. Maka Khadijah pun menyelimut Nabi SAW sehingga hilanglah rasa takut. Dia tengok, bayang, Nabi SAW dapat wahyu dalam keadaan Nabi takut, kan? Maknanya kita tak nampak maknanya ada keujuban, kebanggaan, kan? Nabi turun daripada Gua Hira tu, Nabi seronok ke, kan? Happy ke, aku dapat wahyu, kan? Tidak. Nabi SAW dalam keadaan ketakutan, ar-raw'u. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun dikhabarkan kepada Nabi SAW, kepada Khadijah. Khadijah pun mendengar apa yang Nabi SAW ceritakan balik daripada awal sampai habis. So Nabi SAW ceritakan kepada isterinya yang disayangi, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, termasuk daripada wanita yang paling afdal dan wanita yang pertama beriman kepada Nabi SAW. Bahkan kata para ulama, manusia yang pertama beriman kepada Nabi SAW secara mutlak. Manusia pertama, maka kalau kita buat quiz dekat anak-anak kita, siapakah manusia pertama yang beriman kepada Nabi SAW? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Itu kelebihan Khadijah. Baik, apa kata Nabi SAW? Apa ungkapan Nabi SAW bila Nabi dah ceritakan apa yang berlaku kepada baginda SAW, penurunan wahyu? Nabi lihat Jibril dalam keadaan rupa yang asal. Dan itu kita katakan antara faktor kenapa Nabi SAW sangat takut dan sangat bimbang, kerana sesuatu yang Nabi SAW tak pernah lihat. Tak pernah lihat. Dan kata Nabi SAW kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi, khashitu ala nafsi, sesungguhnya aku takut pada diriku. Aku takut pada diri. So Nabi SAW tidak terus mentohmah masyarakat jahiliah ketika itu. Nabi SAW tidak melihat bebanan, kesalahan ataupun keburukan itu, Nabi tak terus talakan kepada orang lain. Tetapi Nabi SAW sebutkan, khashitu ala nafsi, aku takut, aku bimbang kepada diriku sendiri. Sebenarnya ini perkataan Nabi SAW ini sepatutnya motivator kena ambil, betul tak? Ambil yang ni, ambil hadis ni, kemudian bagi tahu dekat dia punya audience, khasyuk, lari semua, semua lari, kan? Tapi sepatutnya kalau dia betul-betul nak ikut sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi. Maknanya apa yang Nabi sebut ni, kata para ulama, khasyitu ala nafsi. Kenapa Nabi SAW takut? Ada beberapa tafsiran daripada para ulama. Antaranya yang paling masyhur ada dua tafsiran. Yang pertama, Nabi SAW bimbang Nabi SAW terkena penyakit gila. Ini antara yang pendapat yang dinukilkan daripada Al-Hafidh Ibn Hajar. Kalau tak salah ada 12 tafsiran ulama tentang makna hadis Nabi SAW, perkataan Nabi kepada Khadijah, khasyitu ala nafsi. Ada lebih kurang 12 tafsiran. Tapi yang paling masyhur ada dua. Pertama, Nabi SAW takut Nabi ditimpa penyakit gila. Sebab Nabi SAW tengok sesuatu yang baginda tak pernah tengok. Malaikat Jibril dalam rupa yang asal.
Kalau ikut sebahagian pensyarah hadis, mereka menyebutkan maksudnya kenapa Nabi SAW takut. Zahaba sampai Nabi demam lah kita katakan. Maknanya dengan bahasa mudahnya, Nabi turun dalam keadaan yang kebimbangan, dalam keadaan takut, sampai Nabi SAW balik kepada Khadijah kata, zammiluni, selimutkan aku. Fa dhahaba ar-raw'u, sampailah Khadijah pun selimutkan dan hilang rasa takut baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa takut sangat? Sebab itu yang kalau kita tengok yang paling masyhur, pendapat yang pertama tadi sebutkan kerana Nabi SAW bimbang, Nabi SAW asabahu al-junun. Nabi takut baginda SAW terkena penyakit gila. Kalau kita faham waktu itu, ketika itu penyakit al-junun, penyakit gila ni memang kita kata daripada dulu lagi lah. Kalau kita zaman sekarang ni orang panggil penyakit mental kan. Penyakit mental tu pun ada orang kata, Pak, penyakit mental ni bukan penyakit pula. Tak, macam-macam tafsiran kan. Dia kata tak, tidak menunjukkan begini. Ada buat jenayah pula, lepas buat jenayah tu saya sakit mental. Betul tak? Banyak kes sekarang kan, buat jenayah sakit mental, pas. Lepas tu dia buat jenayah lagi. Kan, sakit buat jenayah kan. Yang baru, kes baru ni dia halang ambulans kan. Halang ambulans, lepas tu OKU. OKU dia tak kata mental kan. OKU kurang upaya, tapi bagi alasan. Dulu ada kes yang langgar lari tu kan. Ada banyak juga kes yang dia lepas langgar lari, dia kata dia bagi alasan mental. Lepas. Wallahu musta'an. Kita kata itu zaman sekarang kan. Zaman sekarang kita kata kita kata penyakit gila tu di mana-mana. Sebab itu Nabi SAW perintahkan kita minta lindung. Allahumma inni a'udzubika minal barasi, minal junun, kan? Minal junun. Antaranya kita minta lindung daripada penyakit gila. Dan sebenarnya ketika zaman Nabi SAW itu memang penyakit gila tu memang ada lah. Penyakit gila tu maknanya antaranya, kalau kita faham dalam konteks ketika itu, maknanya orang Arab memang faham penyakit gila ni ada banyak faktor. Kalau kita zaman sekarang ni dia hanya tengok faktor materialistik. Dia kata kurang pendapatan, ini tekanan hidup dan sebagainya, gini-gini. Tapi sebenarnya dia ada, memang kita tak boleh nafikan juga, dia ada kaitan juga dengan gangguan daripada jin dan syaitan. Memang ada kaitan, tapi bukanlah semua penyakit tu kita nak salah jin. Itu tak betul juga. Sakit sikit je, sakit sini kan, lebam sikit je jin. Itu tak adil lah. Jin pun marah dia. Kita asyik semua kalau sakit sikit je salah aku. Sakit sikit je salah aku. Aku tak buat apa pun kan. Itu zalim juga. Itu tak betul juga. Tapi kita tak nafikan juga memang ada penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin dan syaitan. Memang ada. Antaranya ain. Penyakit ain yang Nabi SAW khabarkan dalam hadis yang sahih. Memang kita tak nafikan. Cuma macam tadi lah, kita kena pertengahan lah. Kita tak melampau-lampau dan kita tidak berkurang-kurang. Maknanya kita semua nak kaitkan dengan jin, syaitan. Sakit sikit, pening kepala sikit, sihir kan. Pening kepala sikit, dia tuduh orang sihir kan. Batuk sikit, tuduh orang sihir. Itu tak kenalah kan. Tapi zaman Nabi SAW penyakit itu ada. Sebab itu kata para ulama, Nabi SAW takut apa yang ditakuti dan dibimbangi oleh orang masyarakat yang ada ketika itu. Al-junud. Sebab itu sebahagian ulama kata khasyitu ala nafsi, Nabi SAW bimbang dan takut Nabi SAW terkena penyakit gila. Sebab Nabi tengok sesuatu yang pelik, sesuatu yang asing, sesuatu yang baginda SAW tidak pernah lihat. Kerana kita tahu 6 bulan sebelum penurunan wahyu, Nabi memang dah dapat tanda-tanda awal kerasulan, mimpi yang benar. Tetapi apa yang Nabi tengok dan apa yang Nabi lihat hanyalah cahaya dan bunyi seperti gemercingan, gerincing atau menggerisik, gemersikan, seperti bunyi gemersikan besi ataupun seperti loceng, dan cahaya. Nabi tengok tu jelas. Kata para ulama, maknanya Nabi tengok cahaya itu adalah cahaya Jibril, malaikat Jibril, dan bunyi itu adalah bunyi sayap Jibril. Itu bunyi sayap Jibril.
Kan? Itu yang ditafsirkan oleh para ulama mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi tak tahu maknanya Nabi tak tahu itu malaikat Jibril, dan Nabi tak tahu pun Nabi akan jadi nabi. Nabi tak tahu pun baginda sallallahu alaihi wasallam akan jadi Rasulullah. Kan? Sebab itu apa yang Nabi didatangkan kecintaan, Nabi hanya suka untuk bersendirian. Bersendirian kerana apa? Kerana masyarakat ketika itu penuh dengan kezaliman, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan korupsi, penuh dengan penindasan. Riba di Mekah ketika itu menjadi amalan. Syirik menjadi kebiasaan. Minum arak, membunuh anak-anak kecil menjadi kebiasaan. Maknanya Nabi SAW bersendirian kerana Nabi SAW membenci perkara-perkara yang berlawanan dengan fitrah baginda SAW, berlawanan dengan kebaikan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam hati Nabi kita SAW. Sebab itu di zaman sekarang, kalau kita tengok zaman sekarang, ada mana-mana individu atau sahabat kita, istilah psikologi dia panggil apa? Introvert. Betul tak? Pernah dengar introvert dengan extrovert? Kalau ada mana-mana, tapi dia ada pros and contrast kan. Cuma kita kena faham benda macam ni, maknanya introvert dengan extrovert ni, kan, kita kena nilai, timbang dari sudut neraca syariat. Introvert ni apa takrif dia? Orang yang dia suka menyendiri, dia tak suka bising, dia tak suka bersosial, bermasyarakat dan sebagainya. Tapi dia ada juga jenis-jenis dia. Dia ada jenis-jenis dia. Baik, tak apa, kita letak tepi pembahagian. Tetapi kita kena timbang dari sudut neraca syariat. Kalau kita buka dalam kitab-kitab yang dikarang tentang konsep uzlah oleh para ulama, contohnya oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Al-Uzlah, kemudian Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Uzlah, kemudian Ibnul Wazir dalam kitab Al-Uzlah, dan beberapa lagi dalam kalangan ulama yang karang bab uzlah ini. Mereka sebutkan uzlah ini adalah syariat dan sunnah Nabi SAW setiap zaman. Dia bukan pada zaman Nabi SAW, bahkan setiap zaman. Cuma setiap zaman itu dia berbezalah. Maknanya macam kita bagi contoh tadi, konteks masuk bulan Ramadan kan, semua orang beriman, semua orang Islam akan beruzlah. Uzlah mereka dengan ibadah. Betul tak? Uzlah mereka dengan ibadah. Mereka akan tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan, mereka akan tinggalkan perkara-perkara yang mungkin menyibukkan mereka daripada urusan akhirat. Malamnya mereka akan peruntukkan malam untuk qiyamul lail, mereka akan peruntukkan malam untuk tarawih, mereka akan peruntukkan malam untuk tadarus. Betul tak? Dan ada yang mungkin akan kerja pun mungkin akan balik awal untuk prepare iftar. Betul tak? Maknanya itu konsep tu dah ada. Cuma kita kena faham, macam kalau kita tengok introvert, extrovert apa semua tadi tu, kalau seorang itu dia bersendirian dan natijah bersendiriannya itu membawa kepada produktiviti yang baik. Contoh, anda bagi contoh orang yang dia bersendirian, dalam contoh uzlah introvert yang dia bagi manfaat kepada orang lain ni, contoh macam dia ada satu buku, anda terlupa tajuk dia tu, ada seorang pengkaji Inggeris ni, dia buat kajian tentang istilah introvert tu. Maknanya dia bagi tahu tak semua introvert ni tak memberi impak pada masyarakat. Bahkan kadang-kadang introvert ni dia lagi bagi impak. Contohnya macam penulis-penulis, writer, penulis-penulis kan. Untuk dalam konteks kita, ulama-ulama dulu, kalau kita baca dalam sejarah-sejarah ulama, mereka banyak uzlah dan kerana kebobrokan masyarakat, kerana kejahatan tu banyak pada zaman mereka, dan zaman kita ni lebih dahsyat. Dan mereka uzlah maknanya mereka tinggalkan circle yang tak baik. Itu maksud dia. Ini faham? Konteks uzlah ni kita kena faham. Dalam konteks kita sekarang ni, kita tinggalkan circle yang tak baik, yang negatif, yang mengarah kepada keburukan, mengarah kepada perkara yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul, dan kita pergi kepada circle yang baik. Maknanya kita melazimi circle yang baik, bulatan, individu, kumpulan, jamaah, masyarakat yang baik. Contohnya macam
kita datang ke majlis ilmu lah. Dan alhamdulillah, maknanya kita ada circle yang baik. Maknanya kalau kita duduk dalam majlis ilmu, paling kurang orang yang ada dalam circle tersebut orang yang cintakan ilmu, kan? Dan kebaikan yang kita kata yang sangat banyak yang kita akan dapat. Even orang yang duduk dalam majlis ilmu, kan, dalam banyak hadis, kan, maknanya hatta walaupun dia tak dengar majlis ilmu, dia duduk dalam majlis ilmu sahaja pun dia akan dapat kebaikan. Dia akan dapat kebaikan. Walaupun dia tidur dalam majlis ilmu, kan? Ya. Jadi kita katakan itu konsep yang kita maknanya kita perlu faham maknanya uzlah, kemudian istilah yang datang introvert, extrovert, dan kita akan bincangkan lagi dalam perbahasan kita nanti. Isu ini kita akan bincangkan lebih detail nanti tentang konsep uzlah. Kemudian kita nak kaitkan juga dengan apa yang dikatakan introvert, extrovert tu, kita cuba untuk perhalusi lagi, insya-Allah pada kelas akan datang bila kita sampai waktunya. Poin yang dekat sini, Nabi SAW tadi, Nabi diberikan kecintaan untuk bersendirian, kerana circle yang ada ketika itu kebanyakannya adalah negatif. Masyarakat jahiliah, Arab jahiliah ketika itu penuh dengan kejahilan, penuh dengan kezaliman, kesyirikan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada zaman kita hari ini pun, apa sangat kurangnya, dan lebih kurang. Maknanya kita kata dari sudut, ya, kalau kita nak kesyirikan ada tak? Ada, kan? Sampai orang Islam pun ada yang bergembira dengan perayaan-perayaan musyrik, kesyirikan, betul, terang-terangan. Kemudian itu belum lagi perkara kemaksiat dan sebagainya. Kalau kita buka media sosial hari ini dan kita buka berita-berita yang keluar, banyak berita-berita yang negatif, banyak berita-berita yang kalau kita baca tu sakit hati kita, betul tak? Dan itu menuntut kita untuk tinggalkan circle yang buruk. Maknanya even bacaan yang kita baca di media sosial, maknanya yang kita scroll, sama ada di Facebook ke Twitter ke X ke apa ke, kan, maknanya kita hanya follow akaun-akaun yang boleh memberi manfaat dunia dan akhirat kita yang baik. Kita tinggalkan akaun-akaun yang boleh merosakkan pemikiran kita. Begitu juga anak-anak kita, ahli keluarga kita, betul tak? Maknanya itu juga bentuk konsep kita kata uzlah di zaman hari ini. Bahkan itu lebih dituntut hari ini, kerana kita hari ini semua ada smartphone. Kita semua orang di tangan mereka ada peranti masing-masing, yang mana kalau kita tak pilih apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita tengok, maka itu adalah satu keburukan yang akan terkena pada hati kita, yang akan membekas pada hati kita, yang akan menjadi noktah hitam. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, setiap maksiat itu dia adalah ibarat noktatus sauda. Dia akan tertitik di hati kita sehinggalah membesar, dan sehinggalah dia menutup pintu hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maknanya kalau kita hari ini kita tengok banyak gejala-gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat, dalam kalangan remaja dan sebagainya, adalah kerana tidak ada pengawasan dari sudut apa yang dilihat di media sosial dan sebagainya. Itu juga konsep uzlah ataupun konsep uzlah, atau disebut sebagai i'tizal. Maknanya kita menjauhi perkara-perkara yang tidak baik dan kita menuju kepada perkara yang baik, menuju kepada circle yang bermanfaat, circle yang baik. Maknanya kita duduk dalam kalangan orang-orang yang kita harapkan kebaikan mereka itu memberikan atau melimpah kepada kita, memberikan kesan yang positif dalam hidup kita untuk dunia dan akhirat kita. Baik, jadi tengok Nabi SAW, dia terus balik kepada Khadijah, isterinya. Kemudian Nabi SAW sebutkan tadi, khasyitu ala nafsi. Kita sebutkan tafsiran yang pertama tadi, Nabi takut baginda SAW ditimpa penyakit gila. Yang kedua, tafsiran yang masyhur, Nabi SAW kata khasyitu ala nafsi kerana Nabi bimbang dan takut Nabi SAW tak boleh tanggung beban dakwah, tak boleh tanggung beban risalah. Dan ini pendapat yang
sebahagian ulama rajihkan pendapat yang tafsiran yang kedua ini, dan mereka, dalam masa yang sama mereka tak menafikan tafsiran yang pertama tadi. Maknanya Nabi bimbang dan takut, khasyitu ala nafsi, Nabi bimbang dan takut, Nabi tak boleh galas amanah, tanggungjawab untuk menyampaikan risalah. Dan itu sebenarnya lebih sesuai untuk semua kita hari ini, kan. Maknanya kita kata kita belajar, kita belajar, kita menuntut ilmu ni, kita rasa kita memang kita akan rasa berat, beban untuk mengamalkan apa yang kita belajar. Tetapi bukan bermakna kita terus berputus asa. Sebab itu kita tengok Nabi SAW, bila Nabi SAW sebut khasyitu ala nafsi, Allah Ta'ala mudahkan baginda SAW. Bila baginda SAW berada dalam circle yang baik, bulatan yang elok, antaranya isteri baginda. Sebab isteri adalah circle yang paling minimum, kan. Nabi SAW, maknanya ketika itu Khadijah mengungkapkan kata-kata yang positif, semangat, motivasi. Apa kata Khadijah? Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Khadijah kata apa? Sesungguhnya engkau kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Kan? Bila Khadijah dengar Nabi SAW kata khasyitu ala nafsi, Khadijah kata tidak, bahkan demi Allah, selama-lamanya ma yukhzika Allahu abadan, Allah takkan menghina engkau wahai suamiku, wahai Muhammad, selama-lamanya. Sebab apa? Sebab engkau orang yang buat baik. Betul? Innaka la tasilur rahim, engkau orang yang menghubungkan silaturahim, engkau orang yang wa tahmilul kal, yang menanggung bebanan orang lain, wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang yang ketiadaan, orang yang miskin, orang yang ketiadaan nafkah, wa taqri dhaifan, engkau memuliakan tetamu, wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau membantu orang yang memerlukan bantuan. Jadi Khadijah sebutkan kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan sebab itu kita tengok peranan circle yang baik tadi. Contoh tadi yang paling minimum maknanya isteri, orang yang rapat, saudara kita, sahabat kita, teman rapat kita. Maknanya mereka itulah yang akan memberikan nasihat kepada dia. Cuba tengok ini, Nabi SAW mendapat nasihat daripada siapa? Isterinya sendiri. Dalam keadaan ini satu tarbiyah, satu didikan yang Allah Ta'ala nak tunjuk dalam hadis ini. Bagaimana seorang Nabi, adakah Nabi kata kau Khadijah tak betul? Nabi lawan pula, berdebat pula dengan isteri dia. Itu kalau ikut zaman sekarang punya, suami zaman sekarang, kan? Suami zaman now, kan? Suami zaman now, dia asyik nak salahkan isteri saja. Kalau isteri cakap apa saja, dia kata orang perempuan yang pendapat tak boleh pakai. Itu tak betul lah. Sebab apa? Bayangkan Nabi SAW dah dapat wahyu dalam keadaan yang tidak stabil ketika itu, yang menenangkan baginda SAW, isteri baginda. So itu satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tunjukkan kepada kita, seorang Nabi pun berhajatkan kepada penasihat. Maknanya berhajatkan kepada teman yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, yang memberikan galakan, dan yang dapat menghalang seseorang itu untuk lebih rasa berputus asa ataupun down, kita katakan. Macam zaman sekarang kan, ramai orang dia kata distress dan sebagainya. Mudah saja sebenarnya, mana kita luahkan kepada orang yang terdekat dengan kita, kawan kita, sahabat kita. Jangan kita pendam. Kalau kita ada masalah dan sebagainya, kita cari orang yang dapat memberikan nasihat. Kawan kita, saudara mara kita, jangan kita pendam. Macam sekarang ni tengah kecoh isu bunuh diri, kan, di mana di satu negeri Kelantan. Tapi yang peliknya, dia pergi buat solat hajat dekat jambatan tu. Tak, Ana terbaca berita tu, Ana pun nak tergelak jugalah. Kemudian mula-mula kita ingat ni tipu ke, orang fitnah ke, tapi kita dengar sendiri kenyataan MB, kan. Waktu tu macam kita semacam betul ke MB cakap ni? Kita nak tasabut, nak tabayun. Betul dia cakap. Dia kata kalau orang bunuh diri dekat masjid, kita buat solat hajat kat masjid. Jadi dia punya logik dia,
Yelah orang tanya kenapa buat solat hajat dekat jambatan kan, kacau orang jalan terpaksa buat kemah pula apa semua. Betul lah, orang berhak lah nak tahu apa alasan kan. Kita tak boleh lah nak kata orang tak berhak tanya. Tak, orang tahulah sebab jambatan tu, jalan raya tu hak orang ramai nak lalu dan sebagainya kan. Walaupun kita ni kerajaan sekalipun, tapi kita kena bagi, tak apalah, dia dah bagi logik, dia dah bagi alasan, tak apalah kan. Tapi itulah alasan tu kita kata boleh diterima atau tak boleh terima kan. Masih lagi kita kata yalah, sebab ada orang, yalah, orang petikai kan pula kata, dia kata lepas tu kalau ada orang bunuh diri kat tandas, kena solat hajat kat tandas juga. Wallahu musta'an. Jadi yalah, kita katakan itu, kita kata kadang-kadang kita nampak benda tu seakan-akan orang kita hari ni dia seakan melihat yang islamiknya ritual. Just ritual. Maknanya kita okey, nak selesai isu bunuh diri dan sebagainya ni, kita buat solat hajat. Ya mungkin mereka tak katalah itu satu-satunya usaha ataupun ikhtiar yang ada, tapi itu salah satu ikhtiar. Ya, kita tak nafikan, tak apalah dia nak solat hajat, tak apalah kan, dia nak solat hajat. Tapi kita kata paling kurang kita kata janganlah hanya melihat perkara itu, masalah itu hanya semata-mata solusi yang singkat, hanya bersifat ritualistik, ritual semata-mata. Anda tengok juga dalam video tu, dia ada dia orang lekat stiker peringatan kan, hadis Nabi. Okey, baguslah kan. Kita pun setujulah kalau dekat situ dah ramai orang terjun kat situ kan, dia letak stiker hadis kan, hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang larangan bunuh diri tu kan, dia letak kat situ, dia tampal. Okey, itu baguslah, itu kita pun setuju. Cuma tang solat hajat kat situ kita tak tahu kan. Kita tak tahu apa dia punya alasan, logik dia kan. Tapi dia dah bagi dah logik dia. Dia kata pasal kat situ ramai bunuh diri. Tapi kita jawab, kalau itulah macam tadi kan, kalau dekat tandas orang ramai bunuh diri, solat hajat kat tandas juga kan. Allahul musta'an. Jadi itu kita kata kita lihat hari ni macam mana puncanya kerana kita hanya melihat agama itu hanya semata-mata ritual. Yang baru-baru ni di Greek kalau tak salah, dia orang nak buat jalan ke jambatan ke apa ke, lebih kurang lah sama juga. Dia orang panggil satu bas dia orang buat solat hajat juga. Buat solat hajat, kemudian tepung tawar. Air tawar ke tepung tawar? Tepung tawar yang kahwin kan. Renjih tu. Tak, ni dia percik air. Anda tak tahu lah air apa, mungkin konsep samalah. Maknanya nak buang, kononnya nak halau hantu, jin dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tengok kita kata benda-benda macam tu maksudnya masih ada lagi perkara-perkara tersebut, sedangkan tidak ada pun sandaran daripada syariat. Maknanya perkara-perkara tersebut bukan itu, maknanya macam kes bunuh diri kan. Maknanya patutnya kerajaan dia kena fikirlah apa faktor dia kan. Faktornya contoh di kawasan yang tersebut tu mungkin tekanan hidup dan sebagainya, kemudian mungkin kurang pekerjaan kan, maknanya ekonomi kan, maknanya sosial dan sebagainya. Itu semua yang Islamik sebenarnya benda tu lah. Bukannya kita hanya buat solat hajat, lepas tu kita ingat settle. Itu tak settle kalau kita tak cari ni punca yang utama kan. Kita kata ya kita solat lepas kita dah bertawakal dan kita dah berusaha dan sebagainya, kita solat dan kita sentiasa solat, minta doa kepada Allah SWT kan. Tapi bukan dengan macam tu kan. Dulu ingat lagi kalau ada sama juga kecurian dan sebagainya, ingat di asrama dulu kan, buat solat hajat kan. Solat hajat tu dia dah jadi ritual kan. Apa sahaja kita solat hajat ramai-ramai kan. Padahal benda tu kita boleh je solat sendiri-sendiri kan, dan doa ataupun bagi tahu peringatan dan sebagainya. Baik. Jadi itu perkataan Nabi SAW, khasyitu ala nafsi. Maknanya dua tafsiran tadi, sama ada Nabi SAW takut baginda SAW ditimpa penyakit gila, ataupun Nabi SAW ketika itu takut dan bimbang baginda SAW tak boleh sampaikan ataupun tak boleh menanggung bebanan risalah, tanggungjawab dan tugas baginda SAW. Yang itu yang kita kata yang sebenarnya yang perlu kita hayati. Sebab itulah anda nukilkan perkataan guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala daripada hadis Nabi SAW, khasyitu ala nafsi itu,
dan banyak lagi dalil-dalil, maka diungkapkan satu ungkapan yang merangkumi semua yang kita sebutkan tadi. Perkataan guru kami Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamadin Al-Utsaimin hafizahullah, innal abda la yazalu fi khairin ma yakhafu sayiatihi. Seorang hamba sentiasa dalam kebaikan selagi mana dia sentiasa takut akan keburukan dirinya sendiri. Itu dia punya intipati daripada apa yang kita sebutkan sebelum ni. Kemudian kata Syekh lagi pengakhiran di sini, prinsip ini merupakan pintu gerbang teragung untuk meraih penyucian jiwa. Sesiapa yang sedar bahawa kebaikan jiwa, penyucian dan istiqamahnya itu hanya semata-mata di tangan Allah, dia akan bergantung kepadanya, menghadap pintunya dalam keadaan merintih kepadanya dengan berdoa serta penuh pengharapan untuk mendapatkan daripada penyucian jiwa, keselamatan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan ini juga bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan larang kita untuk menganggap diri kita ini murni, atau menganggap diri kita, jiwa kita ini suci dan mulia. Sebab apa? Kita tengok balik larangan Allah SWT, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan inilah yang dihayati oleh Nabi kita SAW. Dan inilah sebab kenapa Allah Ta'ala pilih Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul. Dan inilah sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita untuk ikuti dan contohi peribadi Nabi kita SAW. Dari sudut Nabi kita SAW, tidak ada sedetik pun dalam hati Nabi kita SAW baginda mengangkat diri baginda SAW. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW sentiasa takut akan keburukan dirinya sendiri. Nampak? Keburukan dirinya sendiri. Maknanya kita kena bezakan antara takut kepada keburukan diri kita sendiri dengan istilah lain macam paranoid, apa lagi, terlampau anxiety kan. Maknanya itu ada perbezaan dia lah. Maknanya dekat sini kita bimbang takut akan keburukan dirinya sendiri ni, kita maksudnya kita sentiasa berwaspada. Maknanya dia menatijahkan rasa waspada, takut akan keburukan diri sendiri, sentiasa berwaspada daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita, merosakkan tauhid kita, merosakkan jiwa kita. Yang itu kita akan bincangkan insya-Allah pada kelas akan datang. Baik. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas akan datang. Kita masuk pada prinsip yang ketiga. Jadi poin yang kita bincangkan ini hari ini kita fokus pada perkara yang perkataan yang kita tulis depan ni, dan kita dah huraikan pada awal tadi. Maknanya kesimpulannya, bila kita makin belajar untuk menyucikan diri, kita kena berhati-hati, berwaspada daripada kita menganggap diri kita suci dan memuji diri sendiri, dan beranggapan kita lebih baik daripada orang lain yang mungkin ada kekurangan daripada kita, yang mungkin belum mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak kemungkinan. Sama ada dari sudut usia, dari sudut pengalaman, dari sudut status dan sebagainya, kita kena sentiasa merendah diri. Maknanya itu apa kita kata asas yang penting. Baik. Kita ada tazkirah 7 minit. Kita tutup dulu kelas kita ini. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.